Adakah solat hajat yang mana di dalamnya dibaca suratul Fatihah semasa sujud sebanyak 7 kali? Wah, ini ada pihak yang hari tu tak apa nak percaya hadis kot rawi siqah bohong ni. Dia beza, zon tu bukan bohong. Dia punya poin yang paling salahnya apabila dia anggap zon itu bohong. Zon tu bukan bohong. Zon tu bukan kemungkinan rawi siqah bohong. Kemungkinan rawi siqah waham boleh. Kemungkinan dia ada tersilap mungkin. Tapi teknik ilmu hadis membolehkan backup kepada teks itu yang akan dilihat daripada perbandingan-perbandingan yang banyak. Contoh dalam masalah yang ditanya ini, walaupun ada riwayat yang disebut oleh Al-Hakim dan umpamanya yang menyebut tentang salat yang 7, dia kata 7 kali baca Fatihah daripada Abdullah bin Mas'ud, tapi riwayat itu pertama rawinya ada sahibul manakir, meriwayatkan riwayat yang mungkar. Mungkar dalam hadis ni bukan mungkar amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkar yakni riwayat yang bertentangan dengan rawi-rawi yang dipercayai. Orang lemah meriwayatkan yang bertentangan dengan rawi yang dipercayai. Ataupun dia walaupun siqah tapi bertentangan riwayat dah. Apa pertentangan dia? Kerana Nabi SAW menyatakan, inni nuhitu an aqra'al Quran raki'an was'au sajidan. Aku dilarang untuk membaca Al-Quran sama ada dalam keadaan rukuk ataupun sujud. Tak boleh baca Quran. Hadis Muslim dan riwayat juga Sabu Sunan yang lain sahih. Fa amma ruku' fa'azzimu fihi rabb. Adapun rukuk, besarkan di dalamnya Tuhan, yakni subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud, sungguh-sungguh kamu berdoa. Doa semasa sujud. Faqaminun an yustajaba lakum. Sangat patut atau sangat dekat untuk kamu dimustajabkan. Yakni artinya Nabi kata semasa sujud tidak baca Al-Quran. Kalau ada riwayat hadis baca Al-Quran, dia bertentangan dengan riwayat ni. Maka sebab itu Al-Imam Ibn Jauzi dalam Al-Mawdu'at, walaupun ada hukuman Ibn Jauzi terhadap hadis yang dia kata palsu tidak palsu, tapi dalam kes ni dia benar. Dia kata dalam kes hadis yang itu tu yang ditimbulkan, la syak hadzal hadis mawdu'un fala bila syak. Hadis ini adalah palsu tanpa syak, kata Ibn Jauzi. Sebab tu solat hajat ni ikut hak Nabi kata lah. Tak ada baca sujud, baca ayat kursi 7 kali ke Fatihah 7 kali, tidak diriwayatkan daripada Nabi yang demikian. Nabi kata inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Aku dilarang baca Quran sujud, sama ada rokok atau sujud. Tuan-tuan, cuba tengok yang dikatakan ibadah. Quran is the best zikr. Quran adalah zikir yang paling afdal. Betul tak? Quran pun begitu, semasa sujud tak dibenar kita baca Quran. Tidakkah sujud afdal keadaan hamba yang paling dekat dengan hamba Allah? Tidakkah Quran seafdal zikir? Mengapa tak boleh digabungkan seafdal keadaan hamba dengan seafdal zikir dengan dibaca Quran semasa sujud? Kerana demikian sifat ibadah yang Nabi bagi kat kita. Dah macam tu setting dia. Sebab tu ibadah itu mengikut yang Nabi bawa. Kalau logik, masa sujudlah the best untuk baca Quran. Tapi ibadah mengikut sunnah,
ibadah mengikut sunnah. Sebab itu Abu Syamah Al-Maqdisi apabila membahaskan masalah ni, dia fattiba'us sunnah aula miqtihamil bid'ah. Mengikut sunnah lebih baik daripada mengada-ngadakan bid'ah. Dalam bab ni dia bincang dalam bab ni. Sujud baca. Bukan soal depa ni dok kira bid'ah. Soal is okay, siapa nak buat dia buat. Tapi itu yang Nabi bagi tahu. Nabi bagi tahu macam tu, tapi ustaz kita bagi tahu macam lain. Okay, it's up to you. This is between you and your God. Nobody knows. Kau sujud, kau baca Quran ke apa. Tapi in the end of the day, kita balik jumpa Allah. Allah akan tanya, kau ikut siapa ibadat yang mematuhi Allah itu, taat kepada Allah itu, bukan soal hanya membanyakkan salat, tapi taat kepadanya, itu ibadah kepadanya. Ibadah kepadanya mengikut cara yang dia mau. Itu yang selalu kita sebut. Tak apalah benda ni, orang kata, oh, apa siapa hamba kalut, tak kalut, kita habaq kan. Oh, kami tak mau, kami nak buat cara kami, buatlah, tak ada masalah. Bukan ada orang nak zaman bak. Tak ada siapa nak zaman buat. Tapi pihak kita bagi tahu. Oh, jangan nak bagi tahu, kami tak mau dengar. Tak mau dengar, terus ada buka YouTube lah. Buka YouTube banyak lah. Tak usah duk pegang dengan hak. Tapi kita balighu anni walau ayah. Ada benda yang mukhtalaf, khilaf, tak apalah. Tapi hal-hal yang Nabi telah sebut, ikutlah cara hak Nabi sebut. Oh, dia kata kami tak mau. Tak mau tak apalah, kami habaq pada yang mau. Tak ada masalah. Saya selalu buat rumah kita. Kita tengok rumah kita kata seimbang dengan isteri kita buat kerusian. Anak-anak kita kata kita nak cat rumah kita. Dalam warna putih, luar warna kuning muda ataupun warna krim. Bumbung warna biru. Misalnya. Kita cari kontraktor suruh buat. Mai satu kontraktor, kita pun tak mai tengok, rumah kita warna merah. Dalam warna hijau. Tanya kontraktor, aku suruh cat, siapa cat ni? Saya cukup minat dulu warna ni. Saya warna ni saya berkenan lama. Hang berkenan, hang pergi buat kat rumah hang. Ni rumah aku. Aku yang bagi. Macam tu. Tu kita. Ini soal ibadah lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Allah habaq, dia hantar Nabi dia. Nabi itu the messenger of God. Itu Rasul. Dia habaq macam tu, kita ikut macam tu. Itu isu dia. Dia kata, dah. Hampa tak reti ya. Orang dah habaq dah, banyak cara lain boleh buat. Nabi tak habaq. Tak habaq pun okey. Tak apalah. Kalau kita buat macam ni, kita buat kira-kira tak cerdik pun boleh. Kalau kita follow macam mana Nabi bagi tahu, confirm betul. Takkan balik pada akhirat sebenarnya hak Nabi bagi tahu itu ada silap sikit Tak mungkin. Allah kata sebenarnya hampa buat tu tak apa, tapi silap sikit. Hari tu Rasulku bagi tahu tu ada kenapa betul sikit. Tak mungkin. Kalau kita buat cara lain daripada apa yang mentioned, apa yang disebut oleh Nabi, apa yang ada dalam kitab dan sunnah yang menjadi peninggalan. Kasut Nabi kita pergi cari, janggut siapa pergi rendam ayak kita pergi minum, padahal bukan tentu juga Nabi. Barang siapa tak menentu pergi ambil. Ini benda yang ada sanad Sahih Bukhari, Muslim, kitab-kitab sunan yang datang melalui rawi yang dipercayai. Dia bagi tahu pada kita. Kita ikut yang ni. Kita ikut yang Nabi bagi tahu. Yang kalau kita duk kalut sangat nak ikut,
Yang ni dia bagi tahu. Kalau kita ikut nak Nabi ni, tentu dah betul. Kalau kita ikut selain daripada Nabi, dia apa kata ada, ialah memang hadis kita itu, tapi ada gak apa ustaz hak nu dia petua macam lain, cara semayang hajat lain daripada hadis ni. Let's say lah kita bersangka baik, mungkin betul, mungkin kok lah betul, kok Allah terima, tapi secara prinsipnya tak lah. Prinsipnya dia suruh kita follow Quran dan Sunnah. Mungkin betul, mungkin juga salah, mungkin juga salah. Kalau kita ikut yang Nabi, confirm betul. Melainkan benda-benda itu ijtihad para ulama yang mempunyai asasnya, yang bersandar pada Quran ataupun Sunnah ataupun istinbat yang kuat. Tak apalah, dia walaupun tak nampak secara disebut secara jelas, tetapi dari segi kaedahnya ijtihad itu diterima. Ada banyak hal-hal yang sedemikian juga, tak apalah. Walaupun tak ada benda tu secara spesifik Nabi buat, tetapi secara muqaranah ataupun perbandingan dengan tabiat ibadah itu, dia diterima. Tak apalah. Tapi kekal dengan sifat yang asal yang dibuat oleh Nabi SAW, itu adalah lebih baik untuk kita dunia dan akhirat. Allah suruh kita fikir yang lain, fikir nak buat masjid cari duit, fikir nak bagi masjid luas berapa ribu orang boleh masuk, kita fikir tu. Tak usah fikir dah macam mana semayang hak jenis baru sikit lah. Tapi ada fikir, dia tak ada fikir, dia dah bagi dah kat kita. Kalau Allah kata ni, insya nak main ni, mufti-mufti sekalian cuba buat the best semayang yang apa boleh buat. Kalau kita, dia dah bagi tahu dah. Insya 4 rakaat. Rokok bila, sujud bila, baca apa, semua dia bagi tahu. Tak payah tambah. Padan hak tu. Takkan Allah balik kepada Allah, Allah kata, hang ni apa punya hamba? Langsung tak tambah langsung. Mustahil macam tu. Basic untuk kita hidup beragama. Basic untuk kita hidup beragama. Kemudian the rest, ada orang no. Ini kita tak mau, mereka ni lain dengan geng ni. Tak apa, buatlah cara hak kita mau. Bukan ada siapa masing-masing pergi di akhirat kelak, masing-masing jawab ibadat masing-masing. Dia ni ibadat cara dia ibadat cara dia. Ini pasal cuma kita mudah-mudahan. Pasal apa buat macam ni? Ya Rabb, yang ni adalah Quran yang Sunnah aku ikut. Dan itu yang kami percaya, ikut kitabmu dan Sunnah Nabi-Mu. Mungkin ada orang kata, Ya Rabb, tak ada Quran Sunnah, tapi kami dah fikir ini pun bagus, kami pakai ni. Terpulang dia jawab dengan Tuhan. Wallahu ta'ala.